Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Syarikat pengeluar vaksin COVID-19 diminta memperuntukkan separuh daripada vaksin yang dihasilkan kepada program perkongsian vaksin global COVAX. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, pengeluar vaksin perlu mengutamakan fasiliti COVAX yang sedang bergelut untuk mengedarkan vaksin kepada negara-negara miskin. Ini menyebabkan masih ada negara miskin tidak dapat mengimunisasi petugas kesihatan, warga emas dan golongan rentan. Dalam pada itu, WHO tidak boleh memaksa mana-mana negara untuk mendedahkan lebih banyak data mengenai asal-usul COVID-19. Pengarah Program Kecemasan WHO, Dr. Mike Ryan berkata, pihaknya tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, agensi kesihatan PBB itu mengharapkan sokongan, input dan kerjasama penuh semua negara dalam menghadapi pandemik berkenaan. Beliau mengulas mengenai pendekatan yang digunakan WHO untuk memaksa agar China lebih terbuka mengenai data COVID-19. Sementara itu, China telah melengkapkan penghantaran vaksin COVID-19 dan jarum suntikan ke 66 buah negara serta sebuah pertubuhan antarabangsa setakat Ahad lepas. Pegawai di Kementerian Keuangan, Tian Chunying berkata, kementerian bersama agensi kerajaan yang berkaitan sentiasa memastikan bekalan vaksin dapat dihantar secepat mungkin. Beijing sedang mengatur dan mengendalikan kerja berkaitan bantuan vaksin untuk 88 negara dan 4 pertubuhan antarabangsa. Sektor pelancongan Sepanyol kembali dibuka kepada pelawat antarabangsa dari seluruh dunia. Namun, hanya pengembara yang telah melengkapkan dos suntikan vaksin COVID-19 dibenarkan memasuki negara itu. Keputusan tersebut disambut baik pelbagai pihak yang mengharapkan aktiviti pelancongan kembali rancak selepas terjejas teruk ekoran pandemik COVID-19. Sejak 24 Mei lepas, pelancong dari 10 negara bukan anggota Kesatuan Eropah EU yang dianggap berisiko rendah dibenar memasuki Sepanyol tanpa perlu mengemukakan keputusan negatif ujian PCR. Republik Czech juga akan membuka pintu sempadannya kepada seluruh anggota EU dan Serbia mulai 21 Jun. Perkara itu diumumkan pihak kerajaan setelah proses pemulihan daripada kesan penularan COVID-19 semakin memberangsangkan. Sepanjang minggu lepas, jumlah kes harian berjaya dikawal bawah 500 kes. Republik Czech sebelum ini membuka sempadannya secara dua hala kepada Austria, Croatia, Jerman, Hungary, Poland, Slovakia dan Slovenia. Bola sepak pusingan kedua kelahikan Piala Dunia 2022 Zon Asia. Emiriah Arab Bersatu UAE naik ke tangga kedua kumpulan G setelah menewaskan Thailand 3-1. Kemenangan itu menyaksikan UAE mengumpul 12 mata, 2 mata di belakang pendahulu kumpulan Vietnam. Yang menumpaskan Indonesia 4-0. Thailand di tangga ketiga dan Malaysia tangga keempat, masing-masing dengan 9 mata. Harimau Malaya akan turun menentang Vietnam Sabtu ini dan berhadapan Thailand pada Rabu minggu depan. Menjelang kejohanan bola sepak Euro 2020 yang bermula Sabtu ini, Jerman berpesta gol menupaskan Latvia 7-1 dalam perlawanan persahabatan terakhir sebelum kejohanan. Jerman akan menentang juara dunia Perancis dalam perlawanan pertama kumpulan G pada 16 Jun. Turut bersaing dalam kumpulan sama juara bertahan Portugal dan Hungary. Beralih ke tenis, pilihan ketiga perseorangan lelaki Rafael Nadal mara ke suku akhir terbuka Perancis buat kali ke-15. Bintang veteran berusia 35 tahun itu mengalahkan pilihan ke-18 Jannik Sinner 19 tahun 7-5, 6-3, 6-0. Di peringkat suku akhir, Nadal akan menentang pilihan ke-10 Diego Schwartzman yang ditewaskannya dalam saingan separuh akhir tahun lalu. Turut melangkah ke suku akhir pilihan pertama Novak Djokovic. Pemain nombor 1 dunia itu bagaimanapun terpaksa bekerja keras oleh pemain bukan pilihan Lorenzo Musetti sebelum mara. Tewas mengejut 6-7, 6-7 dalam 2 set awal. Djokovic bangkit untuk menang mudah 2 set berikutnya 6-1, 6-0. Dia kemudiannya mendahului set kelima 4-0 sebelum Musetti menarik diri berikutan kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.